Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 bab 5 iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi seperti mana yang kita telah ketahui dalam bab 4 tentang Malayan Union yang telah ditentang habis-habisan oleh penduduk tempatan, ya. Jadi British telah memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu untuk menggantikan Malayan Union. Okey. Jadi ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu ini berbeza dengan Malayan Union dan telah diterima oleh penduduk tempatan. Dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, pembentukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 lebih menggambarkan toleransi penduduk negara ini dalam menuntut kemerdekaan. Baik, mari kita lihat sedikit kronologi yang ada di sini, iaitu pada April 1946 Malayan Union telah diperkenalkan dan berlaku penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Dan kemudian pada Julai 1946 penubuhan jawatan kuasa kerja, kita akan lihat sebentar lagi. Dan kemudian pada Julai 1947 ada cadangan perlembagaan rakyat. Apakah itu? Kita akan lihat juga. Dan pada Februari 1948 tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu. Okey, baik, kita akan lihat dulu intipati pembelajaran yang kita akan kaji dalam bab 5. Antaranya ialah latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian apakah faktor penubuhan? Kemudian ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi ini akan kita kaji dalam bab 5. Apakah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang kita peroleh dalam bab ini? Ialah yang pertama, kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Okey. Yang kedua, kepentingan kesedaran negara kita, tanggungjawab kita. Yang ketiga, kepentingan bersemangat wajar dalam perjuangan. Yang keempat, implikasi tindakan masa kini terhadap masa depan. Baik. Dan untuk kemahiran pemikiran sejarah pula, kita akan memahami kronologi penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948, kemudian meneroka bukti dan sebab Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan. Kemudian pelajar akan boleh membuat interpretasi penerimaan nasionalis Melayu radikal dan bukan Melayu menentang pembentukan Persekutuan 1948. Dan yang keempat, membuat imajinasi usaha tokoh tempatan dalam merealisasikan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Akhir sekali, pelajar boleh membuat rasionalisasi kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Mari kita mulakan dengan subtopik yang pertama, iaitu 5.1. 5.1 latar belakang latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi seperti mana yang kita tahu bahawa Persekutuan Tanah Melayu ini diperkenalkan bertujuan untuk menggantikan Malayan Union 1946 yang telah ditolak oleh penduduk tempatan. Sebuah jawatan kuasa kerja dibentuk untuk merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Di samping itu terdapat juga golongan yang mencadangkan perlembagaan alternatif yang dipanggil sebagai Perlembagaan Rakyat. Okey. Baik.
Kita mulakan dengan berkenalan dengan penubuhan jawatan kuasa kerja. Apa itu penubuhan jawatan kuasa kerja yang ditubuhkan pada 25 Julai 1946 bermatlamat untuk membincangkan asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, jawatan kuasa kerja terdiri daripada Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO dan Pegawai Kanan British. Baik, mari kita lihat ahli-ahli jawatan kuasa dalam penubuhan jawatan kuasa kerja ini. Sebelum itu, ada info tentang apakah makna persekutuan. Ialah gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Jadi Persekutuan Tanah Melayu maksudnya menggabungkan beberapa buah negeri Melayu dalam satu unit pentadbiran. Okey, jadi pentadbiran Kerajaan Persekutuan dibahagikan kepada dua, iaitu pusat dan juga negeri. Baik, mari kita lihat wakil Kerajaan British. Terdapat 6 orang wakil di sini. Seperti mana yang semua pelajar dapat lihat, kita ada A.T. Newbold, kemudian K.K. O'Connor, W.D. Godsall, Dr. W. Linehan, kemudian A. Williams dan D.C. Wedderson. Jadi pelajar boleh membaca untuk pengetahuan dan mungkin boleh menghafal beberapa nama yang mudah untuk pelajar ingat sebagai wakil kerajaan British. Dan seterusnya mari kita lihat wakil UMNO. Siapa pula yang mewakili UMNO dalam jawatan kuasa kerja, iaitu kita ada Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin dan juga Haji Megat Yunus. Okey, ini wakil dari UMNO. Seterusnya wakil Raja-Raja Melayu ada 4 orang. Yang pertama kita ada Raja Camaralzaman Raja Ngah Mansur, Datuk Hamzah Abdullah, Haji Muhammad Sharif Osman, Datuk Nik Ahmad Kamil Mahmud. Okey. Dan apakah cadangan yang diberikan oleh jawatan kuasa kerja? Jadi jawatan kuasa kerja telah memulakan tugasnya pada awal bulan Ogos 1946 sehingga pertengahan bulan November 1946. Berapa lama masa yang diambil daripada bulan 8, 9, 10, 11. Lebih kurang 4 bulan. Okey, apa yang dapat dicadangkan oleh jawatan kuasa kerja? Ada 5 perkara. Yang pertama, menyatukan semua negeri Melayu dalam satu unit pentadbiran dan 2 buah negeri-negeri selat. Semua negeri Melayu, sama ada negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dan juga 2 buah negeri-negeri selat ini ialah Melaka dan juga Pulau Pinang. Okey. Jadi tidak termasuk Singapura. Yang kedua, memulihkan kedudukan kedaulatan raja-raja. Memulihkan kedudukan kedaulatan raja-raja Melayu. Seperti mana yang kita lihat dalam pengenalan terhadap MU, Malayan Union, kedaulatan raja-raja Melayu tergugat. Jadi dalam Persekutuan Tanah Melayu, sepatutnya kedaulatan raja-raja ini perlu dipulihkan semula. Yang ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Ini pun sama telah digugat dan dicabar dalam MU, maka kali ini perlu dijaga dan juga kepentingan sah kaum lain juga. Maknanya hak istimewa orang Melayu dijaga di samping kepentingan sah kaum lainnya seperti India dan China. Yang keempat, menubuhkan Dewan Undangan Negeri bagi setiap negeri. Maknanya setiap negeri perlu ada Dewan Perundangan Negeri. Dan yang kelima, mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat.
Okey, tidak longgar seperti mana yang diperkenalkan dalam jus soli di semasa Malayan Union. Baik, mari kita teruskan. Terdapat juga gerakan nasionalis Melayu radikal. Baik, mari kita lihat apa ini gerakan nasionalis Melayu radikal. Golongan nasionalis Melayu radikal membidas kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. Jadi pihak British telah mengetepikan PKMM daripada jawatan kuasa kerja tersebut. Golongan ini bergabung membentuk Pusat Tenaga Rakyat ataupun PUTERA. PUTERA. Gabungan PUTERA terdiri daripada pertubuhan Melayu seperti berikut. Jadi PUTERA ini sebenarnya satu gabungan beberapa parti politik. Jadi mari kita lihat apa yang menggabungkan apa parti-parti yang terlibat dalam PUTERA. Baik, kita lihat yang pertama, adanya Parti Kebangsaan Melayu Melaya, iaitu PKMM tadi, yang memang awal-awal tidak puas hati dengan tindakan British menjalankan perundingan bersama UMNO sahaja. Maksudnya tidak melibatkan parti yang lain. Ini dipengerusikan oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Yang kedua, kita ada Angkatan Pemuda Insaf, iaitu API, diterajui oleh Ahmad Bostamam sebagai presiden. Kemudian kita ada Gerakan Angkatan Muda, iaitu GERAM, oleh Aziz Ishak dan Abdul Samad Ismail. Juga ada Hizbul Muslimin dalam PUTERA diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakhir. Kemudian kita ada Barisan Tani Malaya ataupun Batas diketuai oleh Musa Ahmad. Dan akhir sekali ada Angkatan Wanita Sedar, iaitu AWAS, diketuai oleh Syamsiah Fakih. Jadi ada 6 parti yang bergabung dan membentuk PUTERA. Jadi mereka ini dalam Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. Kemudian PUTERA tadi, gabungan 6 parti politik yang menjadi PUTERA tadi, mereka bergabung pula dengan AMCJA. Mereka bergabung pula. Mari kita lihat. Golongan bukan Melayu yang menubuhkan All Malaya Council of Joint Action, iaitu AMCJA. Pengerusinya ialah Tan Cheng Lock. AMCJA ini ialah golongan bukan Melayu. Jadi mereka ini menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO. Dan juga penubuhan jawatan kuasa kerja ini adalah tidak demokratik. Jadi AMCJA ini bergabung dengan PUTERA. Apa pula parti-parti yang termasuk dalam AMCJA? Macam PUTERA tadi terdiri daripada 6 orang parti. AMCJA ini pula terdiri daripada, yang pertama ada Pan Malayan Federation of Trade Union. PMFTU, setiausahanya ialah Chan Lu. Kemudian ada Malayan Democratic Union, iaitu MDU, oleh John Eber. Kemudian ada Malayan Indian Congress, MIC, diketuai oleh John TV sebagai presiden. Jadi ada 3 dalam AMCJA. Kumpulan ini menolak perjanjian persekutuan. Mereka tolak perjanjian persekutuan. AMCJA membantah kerana jawatan kuasa kerja ini tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Maknanya tiada wakil daripada India dan China. Jadi PUTERA dan AMCJA menganggap perlembagaan persekutuan sebagai tidak demokratik.
hanya melibatkan satu kaum. Okey, mengukuhkan British dan perkauman. Menyebabkan perkauman lah. Kerana hanya melibatkan Melayu tetapi mengabaikan kaum lain. Pada bulan Julai 1947, cadangan perlembagaan yang telah disemak oleh Jawatan Kuasa Kerja akhirnya diumumkan kepada awam. Dan gabungan putera AMCJA ini telah menentang cadangan perlembagaan tersebut. Okey, ini sedikit latar belakang bagaimana gerakan nasionalis Melayu radikal terdiri daripada putera dan mereka bergabung dengan golongan bukan Melayu iaitu AMCJA. Okey. Jadi sebenarnya ada sumbangan nasionalis Melayu radikal, sumbangan nasionalis Melayu radikal. Mari kita lihat, golongan nasionalis Melayu radikal, mereka telah melaungkan perjuangan kemerdekaan sejak penghujung tahun 1930-an. Jadi matlamat perjuangan mereka ialah membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu dan enggan berkompromi dengan penjajah demi untuk kemerdekaan. Golongan ini juga memperjuangkan hak semua kaum dalam sesebuah negara dan memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Ahmad Bostamam menerbitkan akhbar Suara Rakyat sebagai wadah untuk membuka minda rakyat ke arah idea ingin bebas dan merdeka. Jadi selain itu, fahaman kebangsaan yang diperjuangkan oleh golongan ini, fahaman kebangsaan mudah diterima oleh sesetengah rakyat. Okey, PKMM berjaya menubuhkan cawangannya di negeri Perak, di Hulu Langat, Selangor dan di Temerloh Pahang. Jumlah keahlian PKMM pada bulan Julai 1947 melebihi 53,000 orang. Okey. Jadi golongan nasionalis Melayu radikal juga sebenarnya memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Mereka berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah. Okey. Para pejuang ini bukan sekadar menjadi tokoh setempat tetapi melangkaui jarak sempadan dan kenegerian sehingga digelar tokoh politik nasional. Jadi inilah dia sumbangan nasionalis Melayu radikal. Mereka juga menentang penjajah dan ingin mencapai kemerdekaan. Baik. Ada sedikit info di sini. Istilah radikal sebenarnya digunakan oleh British kepada golongan ini kerana keberanian mereka menentang British secara terbuka dan membangkitkan perasaan anti-British dalam penulisan. Ahmad Bostamam dalam bukunya Testament Politik API menyatakan secara tegas bahawa mereka menentang penjajah British kerana British menindas golongan nasionalis Melayu radikal. Lantaran itu, golongan ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai bentuk penindasan. Jadi sebenarnya kita janganlah memandang negatif terhadap golongan nasionalis radikal ini kerana radikal ini adalah nama yang digunakan oleh British kepada pejuang-pejuang tanah air kita yang anti-British, yang ingin yang menentang British secara terbuka. Ini sebenarnya adalah istilah British Jadi sebenarnya mereka ada satu perjuangan yang sama dengan pemimpin-pemimpin seperti pemimpin UMNO iaitu ingin membebaskan negara kita daripada penjajahan. Baik, tadi kita melihat bagaimana ada cadangan ada gabungan putera dan AMCJA ini. Okey, jadi mari kita melihat
apakah hasil daripada gabungan ini? Mereka telah memberikan cadangan. Sebab tadi mereka telah menolak perlembagaan persekutuan. Mereka telah menentang rangka perjanjian persekutuan 1948. Jadi bila mereka telah menentang dan menolak, mereka telah menyuarakan beberapa cadangan. Okey. Mari kita lihat cadangan putera. Okey, cadangan putera meliputi perkara seperti kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan hal ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan tanah Melayu, bendera dan lagu kebangsaan. Okey. Manakala cadangan AMCJA pula meliputi perkara penyatuan tanah Melayu dengan Singapura. Okey. Sebab non-Malay ni mereka lebih dekat dengan Singapura lah. Jadi mereka mencadangkan tanah Melayu bergabung dengan Singapura. Sebuah kerajaan pusat yang kuat, raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Okey. Mereka menekankan juga walaupun mereka ini adalah bukan Melayu, tetapi mereka menekankan juga di sini kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Kemudian adat istiadat dan agama Islam juga serta syarat kewarganegaraan. Ini cadangan-cadangan yang diberi oleh Putra dan juga AMCJA. Jadi pada akhir Mac 1947, cadangan Putra dan AMCJA ini mereka gabungkan cadangan masing-masing dan mereka telah mengeluarkan satu perlembagaan rakyat. Tadi mereka menolak perlembagaan persekutuan, sekarang mereka keluarkan satu perlembagaan rakyat. Apakah ciri-ciri dalam perlembagaan rakyat? Mari kita lihat, ada banyak, ada 10 di sini. Pada bulan Julai 1947, Putra dan AMCJA telah mengadakan pertemuan untuk mengemukakan draft perlembagaan rakyat. Antara kandungan perlembagaan rakyat, jadi kandungannya ada 10 di sini. Mari kita lihat. Yang pertama, tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Okey. Yang kedua, penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan majlis-majlis negeri yang dipilih bagi seluruh tanah Melayu. Yang ketiga, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bagi. Ini dari segi kewarganegaraan. Yang keempat, berkaitan raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Yang kelima, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majlis khas. Yang keenam, perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Nombor 7, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, iaitu bahasa rasmi yang tunggal. Okey? Yang tunggal bagi tanah Melayu. Nombor 8, hal ehwal luar negeri dan pertahanan menjadi tanggungjawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. 9, kewarganegaraan Melaya haruslah dinamakan Melayu. Okey. 10, warna merah, putih, merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan tanah Melayu. Jadi mereka menyentuh banyak perkara tentang raja-raja Melayu, tentang
bahasa Melayu, tentang kewarganegaraan, tentang pertahanan, ekonomi, politik, dan termasuk juga dengan warna putih, warna latar belakang bendera. Okey, tapi yang penting yang pertama ni mereka mencadangkan tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Okey. Baik, itu dia perlembagaan rakyat yang dicadangkan oleh Putera dan AMCJA untuk menggantikan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Alright. Jadi mari kita lihat British. Apa tindakan British selepas melihat cadangan-cadangan ataupun perlembagaan rakyat yang telah dikemukakan oleh AMCJA dan Putera? British telah menolak perlembagaan rakyat itu dan menerima Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. Okey, Putera dan AMCJA telah menganjurkan hartal. Bila rancangan perlembagaan rakyat mereka ditolak, Putera dan AMCJA ni pun menganjurkan hartal pada 20 September 1947 yang meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan. Okey. Tarikh 20 Oktober 1947 merupakan tarikh yang dipilih untuk Hari Hartal Semalaya. Menerusi sokongan Dewan Perniagaan Cina, okey, hartal dilaksanakan di bandar utama di Tanah Melayu. Okey. Jadi ada info di sini berkaitan hartal. Apa itu hartal? Tindakan tutup kedai dan memberhentikan semua kegiatan ekonomi oleh peniaga. Ya. Ini adalah sebagai tanda protes tanpa keganasan. Ya. Diadakan untuk cara menutup semua premis yang beroperasi. Antaranya ialah kilang, kedai, sekolah, pejabat, ladang, semua tutup. Semua tak pergi kerja. Okey, Jawatan Kuasa Kerja yang merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tidak disenangi oleh golongan nasionalis Melayu radikal dan juga golongan bukan Melayu iaitu MCJA kerana tidak melibatkan semua pihak. Senang je sebenarnya, mungkin kalau Jawatan Kuasa Kerja itu melibatkan bukan Melayu dan juga melibatkan parti-parti Melayu yang lain selain daripada UMNO, kemungkinan Putera dan juga AMCJA ini tidak menentang tapi sekarang ni mereka rasa mereka telah diabaikan. Jadi mereka telah bergabung dan mengemukakan perlembagaan rakyat tadi Namun begitu, bila membandingkan perlembagaan rakyat dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, British lebih memilih Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, sebab itu tindakan dia, Putera dan AMCJA mengadakan hartal. Okey. Kita teruskan. Baik. Selesai untuk 5.1 iaitu berkaitan dengan latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu di mana terdapatnya Jawatan Kuasa Kerja, dan di sini juga kita melihat adanya gerakan nasionalis Melayu radikal. Okey, dan juga cadangan sumbangan nasionalis Melayu radikal. Okey, cadangan Putera dan AMCJA ini jadi yang kita tahu Putera ini ialah golongan nasionalis radikal tadi. Mereka ini adalah golongan Melayu Melayu, dan AMCJA ini adalah bukan Melayu bukan Melayu. Okey. Dan mereka bekerjasama untuk menentang tadi. Baik, itu sahaja untuk 5.1. InsyaAllah nanti kita akan masuk kepada 5.2. Cikgu harapkan perkongsian ini akan memberi manfaat kepada semua pelajar dan dapat mengetahui serba sedikit tentang latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Terima kasih.